InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihal harami وبنصب باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'ala inna hikmataka wa anshur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'inallah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah saya masih lagi bawa kitab Tanbihul Ghafilin ya, insyaAllah. Kita baca malam ni bab lain ni, bab sifat api neraka dan ahlinya. Ambil sedikit pada bab nombor 5, bab yang menceritakan sifat api neraka dan ahlinya. Kalau boleh jangan jadi ahli, betul? Jangan register awal-awal. Kita kadang-kadang tak perasan kita register awal-awal. Nak jadi ahli dalam dunia ni, ahli apa pun lain cerita yang berlandaskan Islam. Tapi yang ahli neraka ni kalau boleh janganlah. Itu pun kita minta tadi semayang, imam baca Allahumma ajirna minan nar. Betul? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau dapat satu kali waktu 7 kali. Kalau baca betul-betul kitab ni, 7 pintu neraka standby untuk kita. Bukan untuk orang kafir je, untuk kita. Pasal apa? Kadang-kadang perangai kita tak kesudahan, walaupun Allah dah bagi peringatan macam-macam. Ni walaupun Allah dah bagi nikmat yang hebat. Sebab tu cari jalan kalau boleh elak. Pasal kita asal pun daripada syurga, betul? Keturunan kita awal-awal lagi, Tok Wan kita, Tok Adam kita, Tok Hawa kita sebenarnya daripada syurga. Awal-awal lagi. Kenapa kita nak balik ke kampung yang lain? Asal kampung daripada syurga, kita nak balik kampung neraka, kan marah orang neraka tu, betul? Kita elok-elok kampung Juasih,
tiba-tiba balik kampung Senaling. Marah tak orang Juasih? Marah tak orang Senaling? Marah lah. Dia tahu kita tu kampung Juasih, balik kampung Senaling. Tu. Bukanlah marah sangat, tapi kan dia tahu mak bapak di sana, balik sibuk tempat kampung orang lain. Ni kadang-kadang kita tak perasan. Sama kan? Syurga tempat kita ni balik pada syurga. Itu yang paling hebat, paling kekal. Dunia sementara saja. Sebentar saja. Itu pun Allah uji kita macam-macam sekarang ni. Bab tu kena ada bab sabar. InsyaAllah kita tengok sifat api neraka dan ahlinya, InsyaAllah. Tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqida 'alan nar alfu sanatin hatta akhmarat, summa uqida 'alaiha alfu sanatin ukhra hatta ibyata, summa uqida 'alaiha alfu sanatin hatta aswaddat, fahiya sauda'un kal-laili muslim. Rasulullah SAW bersabda, api neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun putih, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga hitam gelap, bagaikan malam yang gelap. Ni ada kitab tu, kitab Tamyiz Ghafilin. Cari tajuk sifat api neraka, dapat tu. Kitab baru muka surat 57. Ni kitab baru, tu kitab lama. Diceritakan di sini oleh Rasulullah SAW, api neraka tu dinyalakan selama 1000 tahun. Awal-awal ciptaan api neraka tu berwarna merah, 1000 tahun ambil masa. Kemudian ambil lagi 1000 tahun berwarna putih. Nabi cerita lagi, dilanjutkan 1000 tahun lagi sehingga warna gelap, hitam, kelam. Tu kelam dah tambah gelap lah. Kan api kalau ujung-ujung tu kan warna hitam, sampai jadi belerang, gelap, segelap-gelapnya. Tu hebatnya api neraka, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tu jauh beza daripada api di dunia. Api dunia kalau kena pun melecur je, betul? Ni tak. Kadang-kadang macam-macam cerita bab api neraka. Pasal apa diceritakan sini, api neraka ni 70 kali ganda daripada api dunia. Ni sejarah dia. Diriwayatkan kepada bahawa Yazid bin Marsad selalu menangis sehingga tidak pernah kering air matanya. Ketika ditanya, jawabnya, andaikan kata Allah mengancam akan memenjarakan aku bila berdosa dalam bilik mandi selama 1000 tahun, nescaya aku sudah selayaknya air mataku tidak berhenti. Maka bagaimana sedang kini mengancam akan masukkan aku dalam api neraka yang telah dinyalakan selama 3000 tahun. Kita tengok orang bakar buat kayu arang di kawasan Bakau. Tengok macam mana dapatkan kayu arang. Berapa lama tu kan dia bakar dalam apa? Dalam dapur yang tanah tu. Berhari-hari, berminggu-minggu nak dapatkan kayu arang tu. Kayu arang tu kalau kita bakar warna biru, betul? Lagi panas. Tengok orang bakar batu bata. Panas tak panas? Kita tak sanggup. Lagi tak suka nak tengok, betul? Kecuali ada lawatan sekolah, betul? Nak tengok buatnya batu bata. Tu api. Tak sanggup nak tengok. Nampak? Apalagi hutan terbakar, lagi tak sanggup. Asap tak terdaya kita. Ni api ni 3000 tahun tuan-tuan. 3000 tahun di sana. Allah tuan-tuan. Tu kena renung. Kita kadang-kadang boleh baca Allahumma ajirna minan nar, tapi kadang-kadang tak terasa neraka tu terlalu hebat sebenarnya. Orang cerita kubur berasap, kubur bernyala-nyala api, kita masih lagi tak terdaya. Sama macam sekarang ni, orang bacakan Quran di TV 4 kali satu hari, betul? 4 jam
sehari 4 kali. 1 kali 1 jam. Ada tengok tak ada tengok? My Quran Time. Ada tak ada? Tak faham. My Quran Time. Itu cakap putih kan? Cakap kuliah apa? Masa Quran. Masa untuk Quran. Untuk kita. Nampak? Kalau kita tak jenguk tuan, ya, diceritakan dalam Quran Time tu, Nabi tu bila suruh sahabat tu baca Quran, sahabat tu malu nak baca Quran. Pasal apa? Yang menyuruh tu yang terima Quran. Siapa dia? Rasulullah SAW. Nabi kata, betul aku terima Quran, aku suka baca Quran. Tapi Nabi kata, aku suka lagi Quran tu dibaca, aku dengar. Aku suka dengar orang baca Quran. Kita macam mana tuan-tuan? Tu. Kadang-kadang Nabi tu baca Quran, kalau baca tu baca sebiji-sebiji secara tartil. Kurang bab lagu ni, ya. Nabi baca macam Al-Qusairi, ya, yang kita selalu dengar bulan puasa tu kan. Tu sebiji-sebiji orang Mesir baca. Macam itulah Rasulullah SAW baca. Tapi dia baca, bila dia baca, dia ada bab sebab. Pasal dia faham, pasal dia tahu penangannya Quran tu, hebatnya Quran tu. Pasal apa? Quran tu ada cerita, Quran tu ada sejarah, Quran tu ada amaran, Quran tu ada berita baik untuk kita. Quran tu macam-macam cerita ada. Nak cerita pasal Yahudi, setengah daripada surah Al-Baqarah tu cerita pasal Yahudi. Perangai buruknya Yahudi ditulis dalam Al-Quran. Yahudi dah terima kitab sebelum Quran, zaman Nabi Isa, Nabi Musa, Suhuf, Taurat, Injil. Tapi dia buat main-main ayat Allah Ta'ala. Sampaikah zaman Rasulullah SAW, Allah hantar Quran, diutuskan satu surah, surah Makkiyah ada, surah Madaniyah ada, itu pun dia main-mainkan ayat Allah Ta'ala. Nampak? Punya keras hati, punya busuknya hati, punya dengkinya hati. Yang paling dengki itu pasal apa? Rasulullah SAW tu bukan keturunan Bani Israel. Tu yang marah sangat. Reject terus dia. Tolak, dilemparnya ayat-ayat Allah Ta'ala tu ke belakang. Hebatnya dia. Padahal dia tahu itu betul. Walhal dia tahu benar. Kita dah dapat Quran, kita tahu tak Quran tu benar? Tahu tak tuan? Benar tak benarnya Quran tu? Kalau kita tak membenarkan, hati kita ni tak membenarkan Quran, masalah besar tuan-tuan kita. Silap-silap terkeluar kita daripada Islam. Kita tolak satu huruf saja, habis. Nampak? Pasal ayat tu daripada Al-Quran. Apalagi kita mempermainkan hukum-hukum dalam Al-Quran. Saya dengar tadi yang latest tadi, dia cerita kalau dinyanyikan Quran tu ada hukum tajwid semua cukup, ada caranya, tapi tak boleh dilakukan cara yang pelik-pelik, ya? Tak boleh sebenarnya ayat Quran ni tak boleh dinyanyikan, dibuat. Kadang-kadang zaman sekarang dibuat nasyid dan macam-macam. Selalu almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus selalu ditegur, tak boleh nyanyi Quran tu, ayat Quran tu dinyanyikan dalam nasyid, berlagu-lagu. Tajwid hancur, sebutan hancur, banyak telah berlaku. Ni akhir zaman bila Quran tu dilagukan. Ada hukum dia. Hukum apa? Hukum tajwid, betul? Dalam My Quran Time tu ditunjukkan dua qari hebat tu, ya, Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi. Ditunjukkan macam mana sebenarnya nak mengaji. Ditunjuk basic yang kita tak ada, yang orang awam yang tak mengaji detail ni, ditunjuk secara basic. Kita dengar pun dah faham dah sikit-sikit. Apalagi yang tadabbur tu, ya, maknanya Quran ni jangan dibuat main-main. Ada orang buat main-main,
Dilagu-lagukan, dilagu pelik-pelik kan. Jangan dipesan dengan dia tadi ulama tu. Tu. Pasal apa? Itu ayat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita main-mainkan, hilang tajwid dia, hilang lagunya, lagu yang tak sepatutnya kita, masalah besar kita. Pesanlah, jangan dibuat main-main ayat Al-Quran. Pasal apa? Quran tu memandu kita sebenarnya. Ya, memandu. Pasal Nabi dah pesan dah, tak ikut dua wasiat dia tu, apa dia? Quran dan sunnah dia, kita pasti sesat. Itulah ways kita, itulah map kita, itulah kita punya Google, macam-macam diceritakan. Tu nak kenal Allah Ta'ala tu, dah awal-awal Al-Fatihah dengan Al-Baqarah tu nak mengenalkan kita dengan Tuhan. Tu bab Yahudi ni. Yang latest ni 2-3 lah yang kemudian ni ceritakan bab haji dan umrah. Betul? Kalau tak mengaji bab 2-3 line ni, bab Al-Baqarah ayat yang baru ni, muka surat 32, 31, 30. Bab haji tu, sejarah haji tu macam mana? Kita pergi kadang-kadang jadi sia-sia haji kita, jadi sia-sia umrah kita. Pasal apa? Tak mengetahui, terutama bab mutawif. Kemudian yang nak pergi umrah ataupun haji, kena ada preparation sebelum ke Mekah. Bukan saja-saja nama naik aja terus melompat ke Mekah. Jangan. Ya, pasal apa? Kita terpilih jadi tetamu Allah Ta'ala, kena siap-siap. Tu kadang-kadang, ya, bila dah pergi Mekah, dah pergi haji, dah pergi umrah, kadang-kadang balik perangai tak berubah. Apa yang dikatakan mabrur tak jadi. Pasal apa? Sepatutnya bila balik lagi hebat akhlak dia, lagi hebat adabnya, lagi hebat hati kecil dia tu. Kadang-kadang bila balik pemarah dia, tak cukup-cukup lagi bab dunia tu, tak cukup-cukup lagi bab kuasa, bab nak mentadbir urus dan macam-macam lagi. Tak berhenti. Padahal Allah dah bagi peluang lah. Ni kadang-kadang kita tak perasan. Pesan-pesan lah. Tu tengoklah tuan-tuan, pujuk hati kita, pujuk keluarga kita. Tengoklah cerita My Quran Time tu. Ulang 4 kali tuan-tuan. Pukul 12 sekali live, pukul 5 sekali diulang lagi. Tak dan Ustaz, dah pukul 5 sampai rumah dah jam. Tak dan. Pukul 10 malam ada tak? Ada lagi. Pukul 10 malam pun tak dah Ustaz. Baru pukul 10 minit terlelap dia. Ada lagi tak? Ada. Pukul 6 pagi besok ada lagi ulang. Allah tuan-tuan, cuba renung. Allah bagi hadiah sebenarnya dalam keadaan semasa yang kritikal ni. Maksudnya kita ni sedang diantar satu binatang kecil yang tak nampak, masih lagi berleluasa. Betul? Ni number dah naik balik. Ya, kes dah naik balik. Negeri Sembilan pun dah naik balik. Nampak? Maksudnya jangan terleka sangat dengan SOP Allah Ta'ala ni. SOP ni bukan kerajaan Malaysia buat. SOP ni yang terbaru daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Nak mengingatkan perangai kita yang pelik-pelik sebelum ni. Sebab tu tahun ni Allah tahan semua satu dunia ke Mekah. Betul? Bukan kerja Arab Saudi tuan-tuan. Itulah kerja Allah Ta'ala. Pasal perangai kita ke Mekah pun tak kesudahan. Dah ke Mekah pun tak kesudahan. Tak faham Al-Quran, tak faham Allah, tak faham Rasulullah SAW. Ni tu kadang-kadang kita tu ditahan Allah Ta'ala, tak boleh ke Mekah. Akhirnya tahun ni berapa tahun? Berapa ribu? 2,500 je boleh pergi buat haji. Sejarah dalam dunia. Sejarah. Tu yang berlaku ni, virus yang ada ni pun tak pernah cerita Tok Wan kita, nenek kita ke, Tok Wan kita, Tok Ku kita ke, tak pernah cerita moyang kita. Ulama-ulama dulu pun tak pernah cerita. Benda ni orang putih kata unexpected. Betul? Berlaku, Allah hantar. Pasal apa? Kelekaan kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Murkanya Allah Ta'ala tuan-tuan, yang cipta kita, yang jaga kita, yang sayang kita, ni pun masih lagi. Kalau baca yang tadabbur yang last tadi ni, Allah macam mana hebat, keras dia. Ada bab sayang lagi Allah Ta'ala tu. Tu dia bagi rahmat. Tapi kita ni kadang-kadang melampaui Yahudi kan. Egonya kita. Tak nak mengaji, tak nak apa.
Dah ada peluang masjid, dah ada peluang ke surau, masih lagi seronok di rumah. Betul? Selesa dah ustaz, dah tak sembahyang Jumaat dah sekarang. Dah selesa sangat. Malas dah. Allahu akbar. Tu nampak? Ya, dulu kita kadang-kadang jadi orang surau, kita mengata orang tu tak sembahyang Jumaat 3 kali tu, fasik dia kata. Oh. Nampak? Kita mengata orang. Akhirnya orang yang kita kata fasik tu, tengok tu imam tu dah 3 bulan tak sembahyang Jumaat. Kena tak balik? Kena balik. Kita pula kena. Sebab tu jangan mengata orang. Tak boleh mengata. Tu kadang-kadang kita tak perasan. Tolong tuan-tuan, ya. Allah bagi hadiah ni, time-time ni. Tengoklah. Kadang-kadang kita ni apa kata tokku, kadang kita ni kadang susah nak cari jalan nak dekat dengan Allah Taala. Pasal apa? Jauh kita dengan masa kita dengan Allah Taala tu jauh sangat. Waktu bila? Waktu dekat, waktu Ramadan, betul? Baru dekat sikit. Masuk raya pertama melompat balik, jauh lagi balik. Tu perangai kita. Cara yang terbaik bila kita bimbang bab kematian kita, bab dipanggil kita, bab tak sempat nak buat apa, cara yang terbaik kita cari jalan pendek, jalan yang ringkas, jalan yang dekat untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Ada cari jalan. Salah satunya dipesan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kalau boleh nak tidur tu ingat Allah Ta'ala, bangun tidur pun ingat Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Bukan waktu semayang ya Allah lah. Nak tidur ni kejap malam ni kita tidur, ingat Allah Ta'ala. Kita baca surah Al-Mulk. Sebelum tu kita wuduk, kita solat sunat malam kita. Ni dah 1 Zulhijjah hari ni, betul? 1 Zulhijjah hari apa tuan? Hari apa? Raya. Hari ni 1 Zulhijjah ni. Hari ni 1 Zulhijjah. Hari apa? Hari Abu, betul? Hari Abu. Boleh tak puasa? 1 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah boleh puasa tak? Boleh, tuan-tuan. Nak cari pahala, tuan-tuan. Apa lagi nak buat pasang kubur? Betul? Kubur gelap, tuan-tuan. Lepas isyak kita pergi kubur ramai-ramai. Tengok, gelap tak gelap? Gelap, tuan-tuan. Ni ada peluang Zulhijjah, tuan-tuan. Dipesan ulama dalam teks kitab lama-lama pun cerita 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Boleh tak kita puasa? Boleh. Yang paling hebat kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, jangan jadi koman sangat dia. Kalau anak murid tu, kalau dipesan anak murid Datuk Ismail Kamus, kalau dipesan kalau 9 Zulhijjah tu tak puasa, memang dia kata koman sangat dia kata. Jadi anak murid koman tu koman. Teruk sangat jadi anak murid. Dah tahu dah kenapa tak buat. 9 Zulhijjah hari apa? Sehari sebelum raya, betul? Raya tahun ni hari Jumaat, dijangka hari Jumaat. So 9 Zulhijjah hari Khamis. Hari Arafah, tuan-tuan. Dah lah tahun ni tak pergi haji. Dah kursus siap semua, tak boleh pergi haji. Dah tak pergi haji, boleh kita pergi padang Arafah? Tak boleh. Boleh tak dapat pahala sama dengan, lebih kurang dengan orang di padang Arafah? Boleh tak boleh? Boleh. Salah satunya nak dapatkan skill pahala sama dengan padang Arafah tu ialah kita puasa sunat hari Arafah. Cari jalan, tuan-tuan. Tulis dalam diary. Sampai bila nak tak nak berhenti makan, tuan-tuan, kita ni. Sampai bila nak manage bab makan ni. Orang 9 kata pun berdarah. Sampai bila nak berdarah? Allah, tu bahasa kasar ni. Sampai bila? Cukuplah. Ya, kadang-kadang kita tak perasan, tak berhenti makan. Itu dikurung sampai 3 bulan, betul? PKP pertama sampai PKP 4, betul? Sampai PKP B. B tu dah boleh keluar kan? PKP B tu dah boleh keluar. Tak semua lah, tapi PKP B tu dah boleh keluar. Kita ingatkan bila dikurung, kurus-kurus orang. Bila keluar, terkejut Perdana Menteri. Gemuk-gemuk belaka rakyat dia. Cukup makan, tuan-tuan. Allah, tuan. Negara lain dikurung, meraung, memberontak, tak cukup makan. Betul? Perang cari makan. Malaysia dikurung, gemuk-gemuk belaka kan. Tak masak, tak pergi kedai pun, kedai tutup. Online. Betul? Bukan bandar, kampung pun sama. Allahu Akbar. Itu mewahnya. Dah keluar, masuk lepas puasa, lepas raya tu keluar, tiba-tiba musim durian pula.
Gemuk tak lagi. Allah, daripada Musang King sampai, ada tak yang lain selain daripada Musang King? Ada. Tupai King. Pernah dengar? Tu kena cari tu. Macam mana durian Tupai King. Punya lagi mahal. Tu mewahnya nikmat Allah Taala bagi. Nampak? Tu ya. Bila mewahnya Allah bagi hadiah, carilah jalan, ambillah hadiah yang Allah bagi. Contohnya Al-Quran. Jangan kita lepas peluang. Jangan tunggu Ramadan, jangan tunggu orang mati baru nak baca Yasin. Jangan. Ambil terus, pegang. Ya, Quran tu bukan dipegang saja, baca, amalkan. Tu dia punya tag dia. Balik pada kitab tadi, ya, diingatkan kita ni api neraka 3000 tahun dinyalakan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid berkata, sesungguhnya di dalam neraka Jahanam ada beberapa perigi berisi ular-ular sebesar leher unta dan kala sebesar keldai. Maka larilah orang-orang ahli neraka ke ular itu. Maka bila tersentuh oleh bibirnya, langsung terkelupas rambut, kulit dan kuku. Mereka tidak dapat selamat dari gigitan itu kecuali jika lari ke dalam neraka. Allah, tuan. Binatang yang kita tak suka kat dunia, betul? Ular dan kalajengking. Orang panggil scorpion. Betul? Yang budak-budak rockers selalu suka nyanyi tu. Still love you. Betul? Dia tunggu kita nyanyi still love you punya ditunggu kat dalam kubur. Nama dia kumpulan scorpion juga. Bukan kecil kan. Scorpion yang ada kat dunia ni besar tapak tangannya, paling besar, betul? Ini besar mana? Scorpion sebesar kaldai. Kaldai besar mana tuan? Lebih kurang dekat dengan lembu kan? Tu. Nak lawan macam mana tuan? Kalau dia merangkak, dia punya ekor tu kat mana tuan? Saya pernah tengok besar tapak tangan ni. Lalu bawah kursi saya ni, warung tengah minum pagi roti canai, warung dekat tepi sungai Parit, Perak. Bandar Parit tu. Macam bandar Koboi lah, tapi cantik lah sekarang. Bawah tu dia lalu, besar tapak tangan, biru kehitaman. Terjerit-jerit nyonya yang jaga kedai basikal sebelah tu. Dia dah buat cangkul besi tu. Dia nak gempak. Terjerit-jerit dia lalu. Bila dia lalu lepas kursi saya tu, meleleh air peluh dia ni. Menitik peluh. Saya pula pucat, tuan. Tu baru tapak tangannya. Ni sebesar kaldai. Allah, tuan-tuan. Cuba renung bab-bab tu. Allah sediakan ancaman pada kita yang kedegilan yang tak berhenti. Tu apa? Scorpion. Ular besar mana? Ular tu sebesar leher unta. Leher unta takkan besar ni kan? Leher unta besar mana? Orang nak sembelih unta terpaksa berdiri, betul? Unta tu berdiri baru dia sembelih. Lebih macam ni. Kalau besar ni diameter ular tu, takkan panjang ni kan? Betul? Tu kalau ular besar ni diameter, panjang ni, tu dipanggil ular kontot. Tu. Tak panjang tuan-tuan, tak tahu panjang mana. Kemungkinan besar anaconda, betul? Tu. Pak, saya pernah tersempat ular tedung di Felkra Nasaruddin di Perak, nak mengajar kuliah muslimat asal, lepas asal. Tengah-tengah azan tu, saya pun nak sampai masjid tu, lalu kat ladang bersawit tu, melintas. Setengah lane tu tak lepas ke badan dia. Dia diameter besar ni. Saya melintas terpaksa mengelak kepala dia tu, mengelak. Setengah lane tu panjang ni, tak habis badan dia. Setengah lane berapa kaki? 10 kaki, betul? Bayangkan kalau dia tegak depan saya, mana? Nak lagi mana tuan? Takbir saya. Tapi bukan takbir raya. Takbir betul. Saya terpaksa mengelak. Saya ingat pesanan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, jangan langgar binatang tu. Tengah-tengah azan tu, jangan langgar. Takut bukan dia menyerupai benda yang lain. Ni. Takut diganggu kita balik. Pernah di Singapura, dia pergi langgar juga ular di tengah jalan waktu-waktu azan di Singapura. Ni Tuan Guru Datuk Ismail Kamus cerita. Ni langgar.
Habis langgar, masa balik kerja tu, pagi tu langgar, balik kerja tu ditunggu menentang. Tunggu mana? Depan cermin kereta. Itu. Demam terus tuan. Demam terus. Tu kadang-kadang kita hati-hati sikit. Tengah-tengah waktu azan, tengah-tengah waktu tengah hari tu, hati-hati sikit. Tu bab ular tu. Ular diameter besar ini ya. Ini ular diameter besar leher. Ni diceritakan tak selamat kita daripada gigitan ular ataupun kalajengking. Habis daging kita, tinggal tulang tuan. Tu seksanya tu. Pedih jangan ceritalah. Sakit pun jangan cerita. Masuk azan dah? Belum. Sakit jangan cerita. Saya dengar cerita Tok Imam di Parit tu, seorang Pakistan, dia duduk rumah papan, pagi-pagi subuh tu nak buka lampu, dipetik suis lampu tu. Dia ingatkan kena karen ni. Rupanya yang dipetik tu ekor kalajengking. Ada dekat suis lampu. Gelap-gelap. Meraung ni tuan-tuan, bawa ke hospital, tak jadi apa. Masih balik pada hospital, dah tahu ubat, masih lagi terjerit-jerit. Akhirnya balik dengan ayat Quran juga, boleh diselamatkan dia. Tu cerita kalajengking besar tapak tangan aja. Tu skill di dunia, sakitnya bisa-bisa kalajengking dan ular tuan-tuan. Tu kalau boleh kita elakkan daripada siksa kubur tu, minta kepada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan. Ni malam-malam ni, malam Zulhijjah ni, cari jalan pahala yang sebanyak yang mungkin. Pasal bulan Zulhijjah ni antara bulan-bulan yang terhebat dalam setahun. Betul? Zulhijjah lagi apa? Ramadan, Sya'ban, Rejab. Antara bulan yang terhebat. Carilah peluang. Dapat puasa 1 sampai 9. Besok tu raya Ustaz, 9 Zulhijjah, hari Arafah. Betul, pahala banyak. Tapi yang kita bimbang, besok tu raya Ustaz, lemang dah masak, rendang dah panas. Betul? Boleh ke? Cari jalan tuan-tuan. Makanan tak ke mana kita. Cari. Ni kadang-kadang kawan-kawan ni kadang payah. Kita mengikuti rentak perut nafsu lain-lain. Betul? Tu yang risau kita. Akhirnya sampai ketua tak dan juga puasa tuan-tuan. Malu tak kita? Malu kita dengan Allah Ta'ala. Dah lah, Quran pun tak habis juga. Ni My Quran Time tu diceritakan nanti Wijaya 21 juta view tuan-tuan. Kalau kita tak juga termasuk dalam 21 juta tu, malu tak kita? Malu kita dengan Allah Ta'ala. Tu antaranya dipesankan nak mengelakkan bab neraka. InsyaAllah takat tu kot, kena ikut SOP. Ini dah masuk isyak. Kena ingat, janganlah kita jadi ahli neraka. Panjang lagi bab ni. Sambung akan datang. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, mana yang lemah pada diri saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Ya. InsyaAllah sebelum saya baca doa, saya nak wawarkan sikit. Sini ada buat korban ke? Tak ada? Ada buat korban. Siapa yang masih lagi nak buat korban, masih lagi nak ambil bahagian, Matafiz anak saya, Matafiz Sulaimaniah Turki, cawangannya ada di Malaysia, ada 10, lebih daripada 10 cawangan. Anak saya pun ada lagi sana, 3 orang. Tolong doakan, nak tengah habiskan kitab. 3 orang di Turki. Walaupun PKP tak boleh balik, habiskan kitab juga. Siapa yang nak minat buat kurban, boleh melalui saya untuk Matafiz tu, untuk diinfakkan pada budak-budak tafiz. Dia tak benarkan daging-daging pada luar untuk makanan budak tafiz. Tu cara dia. Tahun lepas 150 ekor, tahun ni mungkin lebih daripada itu. Siapa yang minat boleh satu bagian 700. InsyaAllah boleh melalui saya. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil amarana wa sahya jasadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarrina wa hdi awalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.